Muslimin dan muslimat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kurniaan-Nya kepada kita. Dapat kita sama-sama pada malam ini berada dalam masjid ini untuk menyambung, ataupun kita ini sebenarnya ada cerita lain daripada kitab kita ni. Biasa kita baca tentang akidah Islam, tapi berkaitan juga dengan akidah Islam, iaitulah kita nak bincang pada malam ini tentang satu perkara yang sangat besar, yang sangat penting, yang ada dalam agama kita. Itulah satu kesempatan masa yang Allah kurniakan kepada kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah ni Tuhan kita. Kalau kita nak mengaji dalam bab akidah, dialah Allah yang maha berkuasa, dialah Allah pencipta sekalian alam, dialah Allah yang satu-satunya berhak disembah. Dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita hamba ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah taala tentukan dan tetapkan. Itu kaedah kita beriman kepada Allah. Maknanya apabila kita nak sembah Allah, kita kena berpandu kepada ketentuan dan tata cara yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Salatnya 5 waktu. Kita tak boleh kata salat nak 7 waktu, tak boleh. Allah Ta'ala tetapkan 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan ketetapan-ketetapan dalam kehidupan ini. Antara ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan sejak daripada Dia ciptakan langit dan bumi, ialah Allah menetapkan kiraan tahun ni selama 12 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya kiraan bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah tetapkan ini pada hari Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Minha arba'atun hurum. Dan Allah juga tetapkan, waktu Dia tetapkan setahun ada 12 bulan, daripada 12 bulan ada 4 bulan Allah jadikan dia bulan haram. Ini ketetapan yang Allah Ta'ala letak. Kita sebagai hamba kepada Allah ni tak boleh nak ubah, tak boleh nak pindah, kerana ini ketetapan Allah yang Allah buat waktu Dia cipta langit dan bumi. Kita nak kata apa? Muka Dia cipta langit dan bumi, Dia Tuhan kita, Dia maha berkuasa, dan Dialah yang menentukan segala-galanya. Daripada 12 bulan Allah cipta, Allah tetapkan 4 bulan jadi bulan haram. Mana bulan haram tu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Okey, dia tak straight semua ni. 3 ni berturutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturutan. Okey, berturutan. Kemudian Rajab dia sendiri seorang-seorang dia. Lepas Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Lepas Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah balik. Dia Rajab ni seorang-seorang dia. 3 lagi berturutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dalam bulan haram ni Allah Ta'ala melebihkan apa yang Allah Ta'ala tidak lebihkan dalam bulan-bulan yang lain.
Sehingga bulan-bulan ini dihormati bukan sekadar oleh orang-orang Islam pada zaman dahulu. Orang-orang bukan Islam pun dia tahu, pasal mereka menerima aturan ni daripada Nabi-Nabi sebelum daripadanya. Lalu Allah Ta'ala telah memilih di tengah-tengah bulan haram, antara bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, tengah-tengah tu adalah bulan Dzulhijjah, dan Allah pilih padanya amalan haji dilaksanakan. Kenapa di tengah-tengah? Kenapa bulan haram di tengah-tengah? Kerana apabila orang menghormati 3 bulan ni, jadilah perjalanan haji sebulan sebelum haji selamat, sebab bulan haram diharamkan berperang. Jadi waktu orang nak pergi haji, selamat. Dan kemudian selepas orang nak tunai haji, selamat juga sebulan lagi untuk orang balik. Ini ketetapan Allah. Jadi kalau zaman dulu, bulan ni bulan haram, orang tak perang. Orang tak perang bulan haram. Jadi orang nak pergi haji, dia tolak bulan Dzulqa'dah, selamat, tak ada perang. Sampai di Mekah buat haji, kemudian lepas haji dia balik, sampai bulan Muharram selesai sampai rumah dia, selamat. Allah tetapkan macam tu. Dan bagi orang yang tak buat haji, Allah bagi pula keistimewaan lain, iaitulah bukan sekadar orang haji yang dapat kelebihan dalam bulan Dzulhijjah. Orang-orang yang tidak buat haji, malah seluruh umat Islam, Allah telah memberikan kelebihan dan kemuliaan pada hari-hari awal di bulan Dzulhijjah. Itulah dia 10 awal Dzulhijjah. Bermula daripada 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, campur lagi hari-hari tasyrik 11, 12, 13, maka berakhirlah hari-hari haji dan berakhirlah hari-hari kebesaran. Cuma sebahagian daripada masyarakat dia tak nampak dan tak perasan benda ni, kerana pada mereka hari raya itulah yang besar. Jadi dia hanya fokus hari kebesaran, hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Dia lupa bahawa kegembiraan umat Islam bukan sekadar pada hari raya, tetapi kegembiraan mereka ialah kerana anugerah Allah yang sangat besar kepada mereka pada hari-hari sebelum daripada hari raya. Kalau sebelum hari raya Idul Fitri kita ada Ramadan, kita ada 10 akhir Ramadan, dan kita ada malam Lailatul Qadar. Maka setelah berlalunya Ramadan sebulan, kita berhari raya, gembiranya kita berjaya melaksanakan ibadat di bulan Ramadan. Jadi berhari raya pada Idul Fitri bukan kerana hari raya tu, dia adalah kerana kita telah berjaya berpuasa di bulan Ramadan. Sebab tu kita katakan hari raya ni sama seperti convocation. Kita bergembira pada hari convocation bukan sebab hari itu, tak. Kita gembira sebab kita dah 4 tahun ni berjaya belajar. Tahun pertama lulus, tahun kedua lulus, tahun ketiga lulus, tahun keempat lulus, kemudian di hujung tu ada majlis convocation. Kalau orang tak ada degree, dia bergembira tak pada hari convocation? Orang yang tidak belajar, dia tak gembira, dia duduk luar tengok orang suka je, dia tak boleh nak suka pasal dia tak belajar. Hari raya ni kerana sebulan Ramadan kita bergembira pada Idul Fitri, dan kerana Allah anugerahkan 10 awal Dzulhijjah dan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang besar kepada hamba-hambanya, maka kita bergembira pada hari raya Idul Adha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ini? Ataupun sebelum daripada tu, mana bukti dia ni istimewa, special? Nombor satu, bukti nombor satu, 10 awal Zulhijjah ni special. Nombor satu, kerana Allah telah bersumpah dengannya pada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ni malam mana? Sehingga Allah bersumpah dengan malam tersebut. Malam mana ni? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mahir tentang tafsir Quran. Dia kata apa? 10 malam ini ialah pada 10 awal Zulhijjah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadzal 'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amalan salih padanya paling disukai oleh Allah berbanding hari-hari 10 ini. 10 awal Zulhijjah lah maksud Nabi itu. Maknanya bandingan hari dalam setahun, tidak ada hari lain yang Allah lebih suka amalan salih dilakukan padanya lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Bila Allah suka ni, pahala dia jadi banyak, pahala dia berganda. Sahabat faham, lalu sahabat tanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak terbanding juga dengan jihad fi sabilillah, melainkan seorang lelaki keluar berjihad dengan harta dan nyawanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun daripadanya. Maknanya lelaki ni bawa harta, bawa nyawa pergi medan perang, harta tak balik, dia pun tak balik, dia mati syahid. Yang tu baru level sama. Tapi kalau sekadar pergi berjihad, balik semula ke rumah, pahala jihad dengan pahala beramal di 10 awal Zulhijjah besar lagi pahala beramal pada 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni bila tuan-tuan? Saya tak pasti dia. Hari ni hari orang tengok anak bulan, saya tak tengok lagi berita. Esok 1 Zulhijjah ke esok 30 Zulqa'dah? Dapat berita ke tak lagi? Tak tengok, tak perasan-perasan kita. Hari ni hari orang tengok anak bulan ni. Anak bulan ni dia tengok 3 kali setahun. Pertama, menentukan awal Ramadan sebab orang nak puasa. Yang kedua, menentukan awal bulan Syawal sebab orang nak raya Aidilfitri. Yang ketiga, orang tengok apa? Nak menentukan awal bulan Zulhijjah. Kita tak tengok hari bulan anak bulan malam raya haji. Malam raya haji dah 10 Zulhijjah dah. Orang tengok anak bulan pada awal 1 ataupun 29 Zulqa'dah. Malam ni saya tak pasti, tu beda keputusan. Kalau kira kaedah atau bukan kira hisab, kiraan kita 1 Zulhijjah hari Jumaat. Tapi tak tahulah kalau nampak anak bulan boleh berubah macam raya puasa baru ni. Raya puasa mula-mula kata hari Isnin, tengok-tengok anak bulan hari Ahad raya, kelam kabut gitu, lemah pun tak ada masuk. Tokai sate pun tutup telefon pasal orang nak tanya ni. Jadi ni tak tahu, saya tak pasti. Tengok ada berita raya kita tak ada.
Sebab kita kalau raya hari Ahad, katanya hari raya di Arab Saudi pada hari Sabtu. Maknanya dia ni wukuf jatuh hari Jumaat tahun ni, katanya lah. Allahu Ta'ala a'lam. Andai kata masuk malam ni, maka bermulalah hari kebesaran itu sekarang. Kalaulah malam ni 1 Zulhijjah masuk malam ni, bermula malam ni, maka bermulalah hari-hari kebesaran dalam Islam. Kalau tak mula malam ni, confirm akan mula esok. Tak berganjak dah. Esok pasti. Malam ni boleh jadi. Maka bermula 1 Zulhijjah, kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal saleh. Memperbanyakkan amal saleh. Nabi SAW meletakkan semua bentuk amal saleh. Nabi tak letak had. Nabi kata al-amalus salihu fihin, semua amal saleh padanya sangat disukai oleh Allah. Jadi apa benda yang kita nak buat pada 10 awal Zulhijjah? Okey. Nombor satu. Saya suka letak ni nombor satu. Nombor satu, ambil visa haji, beli tiket kapal terbang, pergi Mekah. Tu memang tak boleh lawan. 10 awal Zulhijjah duduk Mekah, pada 9 Zulhijjah duduk padang Arafah, duduk doa di padang Arafah, 10 Zulhijjah melontar jamrah, cukup pala. Itulah hak paling utama sekali. Cuma syarat dia tak boleh Kerajaan Saudi letak 5 tahun sekali baru boleh pergi. Kalau hak duduk dalam Saudi, hak kita ni sekali seumur hidup memuju. Saya pergi tabung haji baru ni, kalau daftar lah ni, kena tunggu haji dia 120 tahun. Kuota dia terhad, nak kata macam mana. Siapa pergi haji dah? Semua pergi haji dah sini. Siapa tak pergi haji lagi, doa banyak-banyak supaya Allah rezekikan dia boleh pergi haji. Siapa pergi haji dah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jagalah elok-elok nikmat yang Allah bagi kat kita. Ini nombor satu, tak boleh lawan. 10 hari Jumaat confirm, alhamdulillah. Hari Jumaat kita raya haji pula dah. Kita mula 1 Zulhijjah. Jadi ada masa untuk preparation. Ada masa lagi untuk preparation. Nombor 2, amalan yang paling afdal juga kita boleh buat. Okey. Nombor 2 ialah jaga solat 5 waktu. Kalau boleh 10 awal Zulhijjah ni sembahyang di masjid dah. Jangan ada lagi sembahyang di rumah. Ustaz duk cerita hak orang mari masjid dah ni. Iyalah, kalau kita boleh bagi tahu kepada orang hak tak pernah ikut ataupun hak jarang-jarang datang masjid, kita ajak dia 10 ni sekarang ni 10 awal Zulhijjah, jom kita solat di masjid. Jangan solat di rumah, rugi. Dah lah gandaan pahala solat berjamaah tu banyak dah. Di masjid pula ganda pula pahala. Datang 10 awal Zulhijjah berganda-ganda pula pahala kita. Okey. Yang ketiga, apa dia kita boleh buat lagi? Banyak benarnya. Semua benda. Yang ketiga, tapi saya sebut hak utama. Yang ketiga ialah berpuasa. Berpuasa. Ajaklah anak cucu kita pakak-pakak puasa. Walaupun hari kita kerja, tapi digalakkan, yustahab, boleh untuk kita mencari pahala pada 10 awal Zulhijjah dengan berpuasa. Dia kata, Ustaz, kalau nak puasa 10 hari itu boleh ke? 1 sampai 10? Jawapan kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Memang tak boleh lah, muka 10 tu hari raya. Paling-paling maksimum 9 hari je. 10 orang tak puasa. Kalau tuan-tuan puasa hari yang ke-10 tu, orang lain raya, tuan-tuan puasa. Orang sebelah lembu buat gula, buat sup, kita pun tengok saja, terkebir-kabir. Ingat kau boleh pahala, malah boleh dosa. Pasal apa? Puasa hari tersebut dilarang.
Haram kan puasa hari raya kan? Kan? Kau boleh puasa hari raya? Tak boleh. Haram puasa. Siapa puasa hari raya bukan boleh pahala, malah boleh dosa, sebab dia buat benda haram. Itu dalam agama ni kena ikut tata cara agama. Kita nampak puasa tu baik dah, tapi pergi puasa pagi raya, maka kita kata puasa pagi raya tak boleh pahala, berdosa malah. Pasal puasa pada hari raya termasuk dari benda yang perkara yang dilarang. Ya. Jadi 9 hari boleh puasa. Bermula 1 esok hari Jumaat, hari Khamis esok puasa sunat boleh lagi. Esok puasa sunat Khamis, okey. Lusa hari Jumaat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, Isnin puasa, Selasa. Sampai bila? Sampai hari yang ke-9 Zulhijjah puasa. Boleh. Kalau tak boleh 9 hari, puasa 3 hari. Puasa Isnin Khamis campur dengan 9 Zulhijjah. Sebab 9 Zulhijjah tahun ni kalau ikut hari esok hari Jumaat, mana kita akan hari Sabtu jatuh pada 9 Zulhijjah tempat kita. Mana Isnin, Khamis campur dengan hari Arafah 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu 3 hari juga tuan-tuan, tak mampu 3 hari, puasa je sehari 9 Zulhijjah. Hak ni jangan tinggal sungguh. Hak ni sebab dalam banyak-banyak hari yang sangat-sangat digalakkan berpuasa 9 Zulhijjah, kita panggil hari Arafah. Bila Nabi SAW sampai 9 Zulhijjah ni, Nabi puasa. Memang Nabi puasa. Sahabat tanya, macam mana pahala puasa 9 Zulhijjah? Nabi SAW jawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Aku harap dengan puasa sehari itu Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, atau setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Maknanya dulu 2 tahun dapat keampunan dosa 2 tahun dengan puasa 1 hari. Ini berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa. Timbul satu lagi persoalan. Soalan famous ni. Soalan famous bila kita berbeza hari Arafah dengan Arab Saudi. Orang tanya saya pagi tadi saya ceramah kuliah tajuk ni dah tuan-tuan. Batu sedaknya kita ni. Muka tadi ceramah tajuk ni dah. Bukan sebab kita nak ceramah tajuk tu lah dah. Tamu tempat lain-lain tak apa. Orang tadi dengar lain, orang ni dengar, orang lain pula dengar. Yang kedua, kita nak suruh royak banyak kali, sebut banyak kali, nak buat kempen tu supaya orang sedar. Orang ni kena kempen biar jadi besar. Kalau kita tak kempen, gaya 10 Zulhijjah, kita pun rasa macam tu biasa. Saya di sekolah ni hari ni esok kita buat jamu nasi kambing, buka puasa. Nak kempen anak-anak, jom kita pakai puasa, kita buat macam sambutan. Bukan kita sambut pun, tapi kita buat majlis khas, tazkirah khas berkaitan dengan kedatangan 10 awal Zulhijjah. Saya minta cikgu-cikgu juga buat banner. Ayo bersama meraih kelebihan 10 awal Zulhijjah. Nak bagi promosi supaya orang tahu dalam agama kita berdasarkan sunnah Nabi yang sahih, Nabi pesan supaya kita berebut kelebihan 10 awal Zulhijjah. Baik, berlaku pertembungan. Orang tanya pagi tadi, Ustaz, macam mana kita nak puasa andai kata hari Arafah tak sama dengan 9 Zulhijjah kita? Nabi kata puasa ni puasa hari Arafah. Tiba-tiba wukuf hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Tahun ni orang duk geger bising, orang duk gempit-gempita. Tahun ni Haji Akbar sebab wukuf jatuh hari Jumaat.
Tuan-tuan berapa kali dah haji akbar ni. Pasal apa? Masyhur di kalangan masyarakat, haji akbar ni bila wukuf jatuh hari Jumaat. Masyhur lah. Tapi sebenarnya tidak lagu tu. Haji akbar ni, nama Yaumul Hajjil Akbar adalah satu nama merujuk kepada hari haji yang paling besar. Sebab hari haji ni tuan-tuan, hari haji ni kita buat haji bermula bila? Kerja haji ni bermula 8 Zulhijjah. Orang duduk Mekah sampai lah ni, dia duduk Mekah, dia tak Mekah, dia duduk Mekah. Kalau orang buat haji tamattu', dia buat umrah, dia pun masuk, lepas selesai umrah dia tahallul, gunting sikit, dia pakai baju biasa, dia masuk hotel, duduk macam biasa, tak pakai ihram. Maka solatlah dia di Masjidil Haram, duduk di hotel bersama dengan isteri, makan, minum, tidur macam biasa, tak ada masalah. Bila bermula amalan haji dia, nanti 8 hari bulan Zulhijjah, dia akan pakai balik kain ihram, dia akan niat balik ihram. Sahaja aku berihram, sahaja aku niat haji dan aku berihram dengannya. Di mana dia niat? Kalau orang buat haji tamattu', dia niat di hotel dia je, sebab dia duduk Mekah dah. Maka bergeraklah dia pada tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina, kita panggil hari Tarwiyah. Kemudian esok 9 Zulhijjah, daripada Mina dia bergerak ke Arafah, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Maka kita panggil hari 9 Zulhijjah hari Arafah. Malam tu bergerak pula lepas terbenam matahari, bergerak daripada Arafah pergi mabit di Muzdalifah. Kemudian pada pagi besoknya 10 Zulhijjah, hari 10 Zulhijjah, maka dia pun melontar jamrah Aqabah. Kemudian dia sembelih korban atau hadiu. Kemudian dia cukur kepala. Kemudian dia boleh pergi pula ke Mekah, tawaf haji dan sa'i haji. Selesai haji dia hak rukun. Maka hari ke-10 tu ada banyak amalan haji di situ. Ada melontar, ada menyembelih, ada cukur kepala, ada tawaf, ada sa'i. Maka dinamakan hari ke-10. Selain daripada nama hari raya Idul Adha tempat kita, di Mekah orang panggil Yaumul Hajjil Akbar, hari haji paling besar. Hari haji paling besar. Sebab kerja haji orang lain, hari 8 duduk di Mina jah, hari 9 Arafah saja, walaupun rukun paling besar, tapi satu je kerja dia. Tapi hari ke-10 ada 4, melontar, menyembelih, bercukur, tawaf dan sa'i. Maka panggil hari haji akbar. Hari ke-11 dia duduk di Mina, tak buat apa, makan, minum, rehat, duduk mabit dia di Mina. Dia panggil Yaumul Qar, hari bertenang. Hari ke-11 dia panggil hari bertenang. Hari 12 siapa melontar pada hari tu lepas Zuhur boleh keluar daripada Mina, tapi dengan syarat sebelum terbenam matahari. Dia panggil hari nafar awal. Kemudian kalau tak balik hari ke-12, macam-macam mana pun dia kena balik hari 13. Dia panggil hari nafar thani. Balik ke Mekah, kemudian tawaf wida, balik Malaysia, beres. Berapa hari? 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, beres. Kalau panjang lagi 13, 6 hari. Hari haji ni 5 hari atau 6 hari je. Okay? Itulah hari besar dia. Maka pada hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah. Tiba-tiba 9 Zulhijjah tempat kita hari Sabtu.
9 Zulhijjah Mekah hari Jumaat. Tuan-tuan nak puasa macam mana? Dia tanya soalan. Ustaz, kita nak puasa hari Jumaat ke hari Sabtu? Kita kata tak ada masalah. Hari Jumaat ke hari Sabtu, puasa dua-dua. Hari Jumaat pun boleh puasa, hari Sabtu pun boleh puasa. Tapi kalau nak pilih salah satu, pilih hari mana Ustaz? Kalau nak pilih salah satu, nak pilih hari Jumaat ke nak pilih hari Sabtu? Payah soalan. Jawapan dia, pilihlah hari Sabtu. Bapa? Sebab kita kira 9 Zulhijjah mengikut tempat kita. Kita tak ikut waktu wukuf di Arafah. Kerana yang dimaksudkan puasa Arafah ialah puasa 9 Zulhijjah. Kalau tuan-tuan nak ikut Mekah, boleh, silakan sahur pun ikut Mekah, buka pun ikut Mekah. Kalau betul nak ikut Mekah lah. Kalau nak ikut Mekah, sahur ikut Mekah, buka ikut Mekah. Dia sahur Mekah, kalau subuh dia, kita pukul 6, pukul 10 baru subuh pagi. Jadi kita sahur pukul 10 pagi, boleh? Tak boleh. Maghrib orang lain buka dah, kita tunggu pagi pukul 10 malam baru kita buka puasa. Pasal nak ikut timing Mekah. Gurau tu bukan nak marah tu, tapi nak sebutnya, kita kalau nak puasa satu hari, nak pilih hari mana, pilihlah mengikut kalender kita yang nama dia 9 Zulhijjah. Tapi saya cadang, puasalah. Jumaat pun puasa, Sabtu pun puasa, tak ada masalah. Selesai. Kalau kata kena hari Arafah, memang hari Jumaat kita puasa. Kalau kata hari Sabtu, memang pun kita puasa. InsyaAllah kita dapat pahala. Sebab hari Jumaat tu pun tak salah kita puasa, hari Sabtu tu pun tak salah kita puasa. Ada pun larangan tentang puasa hari Jumaat saja atau puasa hari Sabtu saja, itu kerana larangan puasa kerana hari Sabtu atau hari Jumaat. Tapi kita tak puasa sebab Sabtu Jumaat, kita puasa sebab awal Zulhijjah. Kita puasa tu sebab awal Zulhijjah. Boleh faham tak? Alhamdulillah. Habis tu nak agak apa lagi Ustaz? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi amalan. Sebab Nabi buka umum, mana harus buat belakang. Antara amalan juga ialah kita berkorban. Kita menyembelih korban. Tapi sembelih korban ni tuan-tuan, tak boleh buat sebelum daripada 10 Zulhijjah. Siapa-siapa sembelih pada 9, 8, 7 sebelum daripada tu, maka dia tak jadi korban, dia jadi sembelihan biasa. Bolehlah makan daging kambing, tapi tak ada pahala korban. Cumanya bagi orang yang niat korban, apa amalan dia? Walaupun sembelih pada 10 Zulhijjah, tapi dia ada amalan yang berkait dengan dia sebelum daripada 10 Zulhijjah. Iaitu siapa-siapa yang niat nak sembelih korban pada tahun tersebut. Macam kita ni, ada daftar nama, saya satu bahagian, dia ni dua bahagian, ni seekor kambing, ni seekor lembu, ni satu bahagian unta, ada nama, memang dia niat, dia nak korban tahun ni. Maka masuk saja terbenamnya matahari 1 Zulhijjah, esok hari Khamis terbenam, dia mula tidak memotong, dia menahan diri daripada memotong kuku, memotong rambut dan mencukur bulu-bulu. Bulu tiok kau, bulu ari-ari, bulu kemaluan kau, potong kuku kau, potong rambut, dia tak potong. Dia menahan diri. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ajarkan begitu, sunnah. Siapa yang ada niat nak korban, esok masuk 1 hari bulan, maka dia menahan diri. Macam orang duduk Mekah juga dalam ihram. Cuma dia ni tak pakai ihram lah. Jangan pula esok pakai siap dia pakai ihram sekali. Dia kata ustaz kata macam orang ihram, saya pakai kain ihram. Tak ada. Macam tu nak suruh faham je, nak suruh faham bahawa kita menahan diri daripada potong kuku, potong rambut. Kalau dia potong juga, ustaz kena bayar dam ke? Tak kena.
Hak kena bayar dam ni orang Mekah, orang ihram. Dia ni bukan ihram, cuma sunatnya tak potong kuku. Kalau dia potong juga jatuh makruh sahaja. Tak kena bayar dam. Tidak kau potong kuku, Allah kena bayar dam. Jadi 2 ekor. Kalau nak gerban 1 gerban, patut potong kuku kena bayar. Kalau saya kambing, semula pula 2 ekor. Untung saya, kalau saya menego kambing, saya buat gitu dah. Saya kata kau kena bayar dam. Pasal nak jual kambing saya banyak. Nah. Jadi bagi orang yang korban, amalan dia bermula 1 Zulhijjah, menahan diri daripada potong kuku, potong rambut, potong kulit. Apa lagi amalan yang sunat berkait dengan khusus ni? Memperbanyakkan takbir, tahlil dan juga tahmid. Macam mana takbir tu? Takbir macam takbir raya je. Macam takbir raya, tapi tak sama. Apa yang tak sama? Tuan-tuan, tak payahlah mendayu-dayu sangat. Kalau tak sama tu mendayu tu. Lafaz tu boleh pakai dah. Tapi janganlah setiap kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun tengok, wah, no mamak ni nak gaya dah ni. Nah, hak sama je lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naik kereta boleh takbir macam tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik motor boleh kata la ilaha illallah, Allahu Akbar. Duduk dapur sambil masuk pun Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbir ni pada hari 10 awal ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, takbir secara mutlak. Yang kedua, takbir secara muqayyad. Takbir mutlak ni macam mana? Takbir mutlak ni makna takbir umum. Bila-bila masa, di mana saja, sebanyak mana hak kita suka. Mutlak umum. Tak, bangun tidur, hari ni 10 awal Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lepas tu bangun lagi hijau, aku nak baca takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lepas tu ada waktu hijau rehat. Kami sambil tunggu customer, nak grab food ke? Tanya-tanya, dia siap nak order, tak lagi. Dia pun sambil tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai dia dapat order dia ambil. Boleh secara umum, mutlak. Hak mutlak ni bila? Bermula 1 sampai berakhir sampai bila? Sampai takbir ni berakhir pada 13 Zulhijjah. Takbir ni berakhir pada 13 Zulhijjah. Kerana takbir ni maksud dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 5 minit lagi. Jadi bila-bila masa, di mana saja, berapa banyak kita nak buat, ikut suka. Sahabat dulu Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada 10 awal Zulhijjah ni dia pergi tempat orang ramai. Dia pergi ke pasar, tempat orang kumpul, maka dia duduk situ je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia nak suruh orang sedar, hari ni adalah hari bertakbir, maka orang pun ikut mereka bertakbir. Dan takbir mereka mengangkat suara. Takbir ni tanda kemenangan, bukan tanda kesyahduan. Takbir ni tanda kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadilah cakap takbir semangat. Kita ni takbir syahdu lalu. Tarik Allahu Akbar, Allah. Kena tak boleh balik gaya dekat huduh Allah. Tinggal kampung lama dah tak balik gaya, kena takbir 3 kali. Mula menitik air mata dah lah. Pasal 3 kali tu je takbir je. Pasal apa? Tak boleh nak sambung dalam mengesok-ngesok tu ingat ke kampung. Takbirlah dengan tanda kemenangan.
Itu takbir mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang diikat. Diikat dengan waktu salat. Makna setelah semaya kita takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam pun paling belakang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semangat kan tu. Jadi lepas semaya takbir. Lepas semaya takbir. Hak tu bila bermula dia? Bermula pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah mula bila? Boleh mula lepas daripada fajar lagi. Terbit matahari 9 Zulhijjah dah boleh baca. Hak confirm maghrib tu. Masuk malam 10 boleh lagi. Sampai bila berakhir? Sampai 13. Terbenamnya matahari 13 Zulhijjah, berakhirlah waktu kita takbir muqayyad dan juga mutlak. Jadi mutlak mula dulu 1 Zulhijjah dah boleh takbir, tapi takbir secara umum. Takbir sampai 9 Zulhijjah mula lagi bertambah takbir. Hak umum tu berterusan, tambah lagi hak muqayyad waktu salat. Waktu salat takbir, waktu salat takbir. Memperbanyakkan takbir. Berakhir bila terbenamnya matahari 13, maka berakhirlah hari haji, dan berakhirlah juga hari-hari tasyrik, dan berakhirlah hari-hari kebesaran Islam. Orang nak korban pun boleh korban dalam masa 4 hari tu ya. Sehari 10 Zulhijjah campur 3 hari-hari tasyrik, dibenarkan untuk menyembelih korban. Lepas daripada tu balik asal semula. Siapa sembelih hari ke-14, jadi kambing tu daging dia boleh makan, tapi nilai korban tu tak ada. InsyaAllah. Dah lagi? Belum? Mula lagi 1 minit. Okay, apa lagi nak buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi nak buat? Buatlah semua bentuk amal soleh yang kita mampu. Baca Quran, buat baik kepada jiran, buat baik kepada ibu bapa, bersedekah, bagi orang buka puasa. Kalau boleh tajuk orang nak buka puasa hari Isnin, hari Khamis, buat apa kita? Majlis buka puasa besar-besaran sempena puasa awal Zulhijjah. Majlis sponsor, buka tabung, kempen ramai-ramai, mari pakat buka puasa. Infak, sedekah, bagi hadiah, buat baik kepada jiran, hormat tetamu, hormat orang tua. Semua benda lah tuan-tuan, semua benda. Baca Qurannya, berzikirnya, semua benda. Al-amalu salihu fihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk amal salih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk amal salih juga ialah kita ajak orang dan kita mengagungkan syiar Allah ni. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya hari-hari kebesaran ini termasuk daripada syiar-syiar Allah. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, dia termasuk daripada hati yang bertakwa. Dan pesanan saya juga, apabila kita berkorban nanti, ni kena nak raya apa, tapi booking belakang dah. Orang kita ni jadi satu trend, bila korban cari hak paling murah. Nah, padahal kalau beli durian, hak paling murah durian kampung tu pun pecah. Kalau musaking, RM45 sekilo. Rela beli musaking RM45 sekilo. Pasal apa? Nak makan hak sedap. Tapi korban bila dengan 600 terkebir-kebir, 600, padahal 600 tu murah dah tu.
Ada lembu 9,000 harga dia. Patut kita kongsi tu je 1,200 orang. Habis punya 1,200 baik aku korban kat Kemboja, baik aku korban dekat Afrika mana 300, 400 je satu bahagian. Kita kena faham konsep dia apa sebenarnya. Mengagungkan syiar Allah tu macam mana. Untuk hak tu kita sambung sikit dia lepas isyak. Kita azan dulu. Bukan lepas isyak, lepas azan. Lepas isyak subuh esok azan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sebut tentang korban tadi, okey, dan juga awal Zulhijjah sebenar-benarnya dia termasuk daripada syiar Allah. Kenapa saya sebut syiar Allah? Dan kenapa pula kita kata ada kaitan dengan amalan kita?
Korban-korban ni bukan dilihat pada soal daging hak kita nak makan. Korban-korban ni dilihat pada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging korban tu, dan tidak akan sampai kepada Allah darah korban tersebut. Tapi yang Allah nilai ialah ketakwaan yang ada di dalam hati kamu. Ayat ni bukan bermaksud kalau macam tu saya memanglah saya sembelih hak lembu paling kecil pun takwa saya paling tinggi. Bukan gitu maksud dia. Kalau orang mampu, kemampuan dia satu bahagian, itu ikut kemampuan dia. Kalau dia mampu seekor unta dia seorang, ahlan wa sahlan. Kalau dia mampu seekor lembu dia seorang, ahlan wa sahlan. Kalau dia mampu seekor kambing dia seorang, ahlan wa sahlan. Kalau dia tak mampu seekor lembu, dia ambil satu bahagian daripada 7 bahagian lembu, atau satu bahagian daripada 7 bahagian unta. Dan kalau dia tak mampu lagi, dia ambil satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Itu ranking dia. Jadi yang Allah Ta'ala nak tengok ialah nilai ketakwaan kita. Seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia bukan sekadar menyelesaikan korbannya dengan lepas tangan. Sebab dia tahu nilai sebenar pada korban ni ialah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lembu yang kita korban tu bukan kita nak makan sebenarnya. Andai kata kita mampu dan andai kata kita faham maksud sebenar korban tu, nescaya kita tadah dengan kedua tangan kita sembelihan kita, dan kita angkat, lalu kita kata, ya Allah, inilah penyembahanku kepadamu. Seperti mana orang-orang kafir, dia menyembah berhala, lalu dia mempersembahkan korban, tapi itu korban yang salah dan syirik. Orang Islam sebenarnya dia mempersembahkan kepada Allah nilai korban dia. Ya Allah, terimalah korban daripadaku. Dia pun bismillah, ya Allahu akbar, sembelih korban tu sebagai persembahan kepada Allah. Daging tu sebenarnya dah jadi milik Allah, tapi Allah ni izin kepada kita musmelih bagi kepada Allah, boleh. Lalu Allah Ta'ala izinkan kita makan, boleh makan, boleh makan. Tapi jangan makan semua lah. 1/3 sedekah, 1/3 hadiah, 1/3 makan. Tapi sebenarnya nilai korban tu ialah penyembahan kita kepada Allah. Bukan kata kita bayar duit, kita puh, tak apa, siap ada korban, siap dah, beres. Patut kalau kita buat keluar ramai-ramai, pak kita ada lembu nak sembelih sini, mari ramai-ramai ajak ahli keluarga, mari bila nak sembelih korban tu kita pakat-pakat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hati kita Allah tu maha besar, dan lembu ni kita sembelih sebagai korban kepada Allah. Apa maksud korban? Sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sembelih kita binatang ni, kita lebih dekat kepada Allah. Ini amal soleh kita, ini pengorbanan kita. Kita mengorbankan harta sembelihan kita. Inna salati wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Bila kita boleh rasa begitu? Bila kita faham betul-betul konsep iman kepada Allah. Kalau kita dah belajar selama ni kita nak suruh faham maksud tu lah.
Jangan faham korban ni nak makan lembu, nak makan kambing, nak makan daging. Dah. Dan jangan korban asal lepas je. Lah ni memanglah ada orang iklan izi korban. Tak apalah, mudah-mudahan dia sembelih. Dia hak paling betul sekali tuan-tuan, hak paling betul sekali. Kita sembelih tempat kita, tumpahkan darah tu tempat kita, kita takbir, kita sembelih, kita tengok, kita daging kita, persembahan kita kepada Allah tu. Sebab tu daging ke lembu kena cantik, cukup umur, tak boleh cacat, tak boleh ada celah. Lembu cantik pasal apa? Pasal ini persembahan kita kepada Allah. Hak paling betul sekali kita sembelih sini, daging tu kita frozen, kita pergi hantar pak dia. Hak tu paling betul. Tapi mahal lah jadi kos ni. Dah lah lembu kat kita mahal dah, nak frozen lagi, nak hantar pak dia lagi, payah. Hantar duit je, puh duit, beli lembu sana, orang tulis sembelih. Tu ada sini, ada dah. Kita nak nilai keagungan pada Allah. Nilai keagungan. Setengah-setengah tu tak tengok dah. Lembu dia sembelih, kalau tak sembelih tak tahu, aku bayar dah, kira selesai dah tu. Aku bayar dah selesai. Dan mau rubai mana? Bahasa Kelantan tu, tubik batu, kelas tu. Awak korban kat mana? Bahasa luas kan. Saya korban kat mana? Nepal. Berapa? 491 bahagian. Awak korban mana? Saya Uganda, Afrika. Kita rasa itu lebih baik sebab orang sana tak boleh makan daging. Kesian dekat Kamboja, setahun sekali je makan daging. Lalu kita pun sembelih bagi kat dia. Tuan-tuan, nilai korban bukan pada daging tu nombor satu, pada takwa kita. Kalau boleh kita pegang pisau, kita tarik sembelih, bismillah, ya Allahu akbar, ya Allah terimalah sembelihan. Tak boleh tarik diri, kita kumpul ramai-ramai, saksikan binatang tersebut dikorbankan kepada Allah. Bila kita nak sembelih, kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, kita rasa ini adalah persembahan kita kepada Allah. Dan tuan-tuan kena ingat, dalam sejarah ada dua golongan, ada dua orang manusia pernah mengorbankan korban, tapi Allah terima satu je, Allah tolak satu lagi. Cerita mana ni? Cerita anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jelas ayat tu. Kalau faham ya, jelas ayat tu. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad. Cerita tentang siapa? Naba abnai Adam, tentang dua orang anak Adam. Idh qarraba qurbana, ketika dua-dua itu mempersembahkan korban kepada Allah. Dua-dua tu mempersembahkan korban kepada Allah. Fatuqbila min ahadihima, Allah terima satu je. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tak terima yang satu lagi. Nampak? Bukan syarat bila kita korban Allah terima, dah. Boleh Allah terima dan boleh Allah tak terima. Nah, nampak? Tuan-tuan yang ingat, aku bayar resit beres dah, resit korban tahun ni, korban beres. Tuhan terima tak korbanmu tu? Nah, Tuhan terima tak korban? Bila kisah dua anak Adam tu Tuhan tak terima satu, yang tak terima tu punyalah marah, dia kata, qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Marahnya dia. Yang tak terima Allah, tapi kerana dengkinya dia nak bunuh abang dia. Jawab dia abang dia, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dia kata Allah terima korban dari orang yang bertakwa. Bukan masalah aku Tuhan tak terima, Allah tak terima sebab Allah terima berdasarkan takwa.
Jadi kita ni dalam bab korban, tuan-tuan kena ingat, nombor satu ialah mengagungkan Allah. Ni kita daripada 1 hari bulan tak ingat dah takbir, 9 hari bulan tak takbir lagi, 10 hari bulan sebab nak datang solat raya je takbir. Balik daripada tu, mana? Pergi jalan-jalan, pergi makan raya situ. Mana lembu awak? Lembu saya korban kat Kemboja. Tak salah, tapi jaga nilai takwa kita supaya Allah terima korban kita. Tanya dia, korban saya siap dah. Kalau orang betul-betul dia tanya pagi tu, korban saya terima dah kat hari ni, sembelih dah kat lagi. Tanya lagi video, sama tu. Saya nak tengok live, biar boleh telefon, saya nak tengok lembu saya nak kena ni. Okey, pukul kat Kemboja nak sembelih dah. Kita pakak pokok TV. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tengok sembelih kita pun terima dah aku, ya Allah. Sembelihan aku tu terimalah ya Allah. Nampak nilai takwa kita. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, lepas tangan. Bayar dah, beres tu, orang selesai dah tu. Lepas tu kita happy-happy pada raya. Ingat, korban ni nilai ketakwaan, bukan nilai daging. Berapa hari? Aku kalau aku 30 kilo, lembu ni 50 kilo. Dah nilai sebenar takwa yang ada di dalam hati. Makin tinggi takwa, makin kita nak persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua korban kita. Ingat, esok 1 Zulhijjah, bagi siapa yang baru mari, dia niat korban tahun ni mulai maghrib esok. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan cukur bulu. Makna kalau nak selesai esok pagi-pagi, potong siap-siap. Esok potong, cukur pendek misal, cukur pendek. Kalau nak pendek rambut, cukur bulu, tiup habis semua. Esok masuk terbenam, kita pun menahan diri. Bila pula boleh? Selepas binatang kita yang kita korban tu disembelih, barulah kita boleh potong. Wallahu ta'ala alam. Lebih masa dah tu. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.